Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini untuk mengikuti subjek reka bentuk dan teknologi tahun 5 di SSR Semakan. Masih lagi berada di unit 3 iaitu reka bentuk pengaturcaraan. Di standard kandungan kita pada hari ini 6.4 pembangunan aturcara dalam mikro pengawal. Kita lihat kepada standard pembelajaran kita pada hari ini 6.4.3 menghasilkan carta alir kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini pada akhir PDPC murid akan dapat pertama menghasilkan satu carta alir projek pagar keselamatan yang mengeluarkan cahaya, mengeluarkan bunyi dan pergerakan dengan betul. Jadi hari ini kita akan fokus kepada penghasilan carta alir projek kita. Baik, murid-murid boleh melihat buku teks RBT tahun 5 di muka surat 52. Okey, untuk ayuh kita bina pagar keselamatan. Aiman dan kawan-kawannya sedang berbincang tentang projek reka bentuk yang melibatkan pembangunan pengaturcaraan dalam papan mikro pengawal. Sebelum itu mereka dikendaki oleh Cikgu Kartina untuk menghasilkan carta alir bagi projek yang akan dihasilkan oleh mereka. Jadi pada minggu lepas kita telah belajar mengenai perkakasan untuk perisian pengaturcaraan. Jadi dalam salah satu daripada alat-alat ataupun perkakasan yang diperlukan, kita telah belajar pelbagai jenis, antaranya adalah motor servo yang melibatkan pergerakan. Kemudian kita mempunyai LED yang telah kita belajar pada minggu lepas, iaitu mengeluarkan cahaya. Kemudian kita akan jadi fokus kita yang pertama boleh mengeluarkan bunyi. Okey, jadi bunyi adalah pembas. Okey, pembas akan mengeluarkan bunyi. Kemudian yang kedua akan mengeluarkan cahaya iaitu LED, dan yang ketiga akan menghasilkan pergerakan iaitu kita akan menggunakan motor servo. Jadi tiga perkakasan ini perlu kita masukkan di dalam projek kita untuk memenuhi kita punya standard objektif pembelajaran kita lah. Okey, kalau kita lihat kepada dialog ini, jadi kawan-kawan kita pun mengenal pasti projek yang ingin kita buat. Ya, kita akan membuat projek keselamatan, pagar keselamatan. Jadi kita perlu mengenal pasti papan mikro pengawal yang nak digunakan. Yang betul, panggil kita akan menggunakan motor servo untuk menggerakkan tiang. Okey, LED merah dan hijau boleh digunakan sebagai arahan bergerak atau berhenti, manakala pembas boleh digunakan untuk amaran bunyi bagi pejalan kaki. Ini menarik idea kawan-kawan, kita akan cuba menggunakan papan mikro pengawal yang berbeza untuk buat projek ini. Jadi di sini di dialog ini juga telah dijelaskan bahawa kita perlu menggunakan pembas untuk menghasilkan bunyi, kita menggunakan LED untuk mengeluarkan cahaya, dan juga kita menggunakan motor servo untuk menggerakkan tiang pagar keselamatan kita itulah. Okey. Baik, jadi kita lihat di muka surat 53 ini, okey, bagaimana untuk kita menghasilkan carta alir untuk projek pagar keselamatan kita. Okey, yang pertama, kenapa kita perlu menghasilkan carta alir ini? Jadi carta alir ini kita perlu bina terlebih dahulu untuk memastikan proses perjalanan yang akan kita kodkan ataupun kita codingkan di dalam mikro pengawal kita memenuhi ataupun mengikuti langkah-langkah yang telah kita buat, supaya coding tersebut lebih teratur dan juga kita mudah untuk membaiki coding tersebut sekiranya ada ralat yang berlaku ataupun kesalahan yang berlaku. Jadi sebab itulah carta alir ini perlu kita buat terlebih dahulu sebelum kita memulakan projek yang menggunakan papan mikro pengawal ataupun kita menggunakan mikro pengawal lah. Okey. Jadi ini adalah basic yang perlu kita buat terlebih dahulu. Okey, carta alir. Jadi kalau kita lihat
di dalam buku teks ini, muka surat 53 ini. Jadi yang pertama sekali mula, kemudian lampu LED merah bernyala. Okey, ini adalah mengeluarkan bunyi, mengeluarkan cahaya. Okey, lampu LED merah bernyala, jadi palang ditutup. Okey, switch ditekan. Sekiranya switch ditekan, okey, okey, dia akan pergi kepada proses yang seterusnya. Lampu LED merah akan dipadam. Jadi kemudian lampu LED hijau akan bernyala, palang akan terbuka, dan jadi di sini pembas akan berbunyi. Okey, kemudian sudah 10 saat. Jadi dia telah setkan 10 saat untuk palang tersebut terbuka. Jadi sekiranya masih belum 10 saat, jadi LED hijau ini masih bernyala, manakala LED merah ini masih terpadam. Begitulah arahannya. Jadi sekiranya sudah 10 saat, jadi lampu LED hijau akan terpadam, lampu LED merah akan menyala, palang akan ditutup, dan pembas berhenti berbunyi. Jadi poin yang saya ingin fokuskan di sini, okey, secara jelaslah kita boleh dapat mengenal pasti bagaimana kita hendak codingkan, arahan di dalam kita punya papan mikro pengawal yang telah kita belajar pada minggu lepas. Kita boleh menggunakan dua jenis, iaitu pertama Arduino ataupun kita menggunakan microbit. Okey. Jadi sekiranya kita telah siap carta alir ini, jadi ini sangat memudahkan kita untuk membuat coding di dalam M-Block ataupun kita punya MacCode. Jadi kita ada dua pilihan. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, pembas dia akan berbunyi apabila palang tersebut dibuka. Okay. Kita lihat di sini, lampu LED hijau bernyala, palang terbuka. Jadi pembas ni dia akan berbunyi selama 10 saat. Okay. Dan dia akan ditutup, pembas ni dia akan berhenti berbunyi apabila palang tersebut tertutup. Okay. Jadi ini adalah poin yang sangat penting untuk memudahkan kita membuat pengaturcaraan berdasarkan carta alir yang telah diberikan. Okay. Untuk penghasilan untuk penghasilan ataupun pembinaan pengaturcaraan menggunakan M-Block ataupun kita boleh menggunakan MacCode, ada telah dinyatakan di muka surat 54 dan 56. Okay, ada dua muka surat 54 dan 56. Jadi kita boleh lihat, okay, di muka surat 54 dan juga 56 yang saya akan terangkan pada minggu hadapan, cara untuk membuat gabungan projek yang melibatkan cahaya, bunyi dan pergerakan menggunakan dua kaedah, iaitu saya akan menunjukkan video berkaitan dengan penggunaan antara muka M-Block, okay, penggunaan antara muka M-Block dan juga pengaturcaraan gabungan yang menggunakan MacCode. Okay, ini MacCode dan juga di atas ini adalah M-Block. Jadi kedua-dua pengaturcaraan ini terdapat sedikit perbezaan, tetapi sangat mudah untuk kita membuat pengaturcaraan ini kerana kita mempunyai carta alir yang telah lengkap. Okay, ini akan saya tunjukkan tutorial pada minggu hadapan. Baik, seterusnya untuk penghasilan, okay, selain daripada penghasilan carta alir ini, antara perkara yang perlu kita kenal pasti untuk menghasilkan carta alir ini adalah berkaitan dengan reka bentuk geometri dalam carta alir ini. Jadi terdapat pelbagai kesalahan apabila kita membuat carta alir tetapi tidak mengikut simbol-simbol yang telah ditetapkan untuk penghasilan carta alir ini.
Jadi pertama sekali apa yang perlu kita fokuskan iaitu apabila perkataan mula dan juga perkataan tamat ini, okey, mesti dah dalam bentuk lebih kurang bujur begini. Okey, dia bukan segi empat tepat, segi empat panjang bukan, tapi dia adalah bentuk ataupun simbol bujur. Okay, anak panah ini adalah anak panah yang standard. Kita perlu menggunakan anak panah yang standard untuk menghasilkan carta alir. Awak tak boleh menggunakan anak panah anak panah putus-putus, okay, ataupun berlingkar, okay, tak boleh ya. Okay. Kemudian yang berbentuk seperti segi empat ni ya, berbentuk segi empat panjang. Okay, segi empat panjang ini, okay, lampu LED merah bernyala ini adalah maksudnya fungsi input ataupun output sesuatu proses. Okay, dalam buku teks tahun 4 awak telah belajar, okay, ini maknanya input ataupun output sesuatu proses. Okay, bentuk ataupun simbol geometri ini kita perlu selaraskan dan tidak boleh melukis sesuka hati. Okay, tak boleh lukis dalam bentuk awan dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah contoh carta alir untuk projek keselamatan kita. Jadi pada minggu hadapan kita akan membuat coding dengan menggunakan M-Block ataupun kita boleh menggunakan MacBook. Jadi sekian saja video saya pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi kita ulang semula objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menghasilkan satu carta alir yang menggunakan ataupun yang mempunyai pergerakan. Okay, kita boleh mengeluarkan cahaya dan kita akan mengeluarkan bunyi. Jadi ini adalah carta alir untuk projek keselamatan. Okay, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.